ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا بما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واغفر لنا حجة يا رب العالمين ويسر ولا تعسر كما muka surat 70. Keutamaan ijtihad ke atas taklid. Betul ya? Tanda lah. Ya, apa soal? Anak betul ini. Setahun. Oh, boleh. Keutamaan ijtihad ke atas taklid. Perkara yang termasuk dalam fiqh aulawiyat, keutamaan melakukan ijtihad dalam pembaharuan ke atas taklid iaitu mengikut dan mengulangi perkara yang telah sedia ada, mengikut pendapat para ulama salaf bahawa ilmu yang sejati bukan sekadar mengerti sebuah hukum hakam syara yang didapati kerana mengikut pendapat orang lain yang menjadikan pendapat orang tersebut meskipun si pengikut tidak mempunyai hujjah yang memuaskan di atas sikapnya. Dengan kata lain, ia mengetahui ajaran yang hak melalui pendapat orang lain, bukan melalui dalil-dalil asal. Ilmu yang sebenar mengikut pandangan ulama salaf ialah ilmu yang berdiri sendiri dan merdeka semata-mata kerana mengikuti hujjah dan dalil yang asal, sama ada bersesuaian dengan pendapat si Zaid dan si Umar ataupun tidak. Di dalam seiring dengan hujjah, dia seiring berjalan seiring dengan hujjah dan dalil, berpegang teguh dengan hak dan kebenaran di mana sahaja ia berada. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Zawziyah menampilkan sebuah dalil yang melarang dan mencemooh orang daripada berbuat taklid. Firman Allah, mafhumnya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Wala tattabi' ma laysa laka bihi 'ilm. Itu ayatnya. Dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang. Berkata Ibnu Qayyim, taklid tidaklah termasuk dalam kategori ilmu mengikut pendapat para ulama. Selanjutnya beliau menyebut lebih daripada 80 alasan mengapa taklid itu dilarang dan tegah dalam Islam, dan beliau membantah kelompok yang mendukung tindakan taklid. Apabila sikap estetik dan jumud dengan hanya mengikuti pengertian zahir daripada nas-nas syariat adalah tercela dan dicela, seperti sikap kelompok Zahiriyah yang lama dan baru, maka saya juga mengkategorikan ke dalam golongan ini mereka yang bersikap estetik dan jumud dengan hanya mengikuti semua pendapat dan pandangan orang-orang terdahulu tanpa sedikit pun memberikan pertimbangan terhadap perubahan dan perkembangan yang berlaku dari semasa ke semasa. Perbezaan antara hajat dan keperluan mereka orang-orang terdahulu dan keperluan kita pada hari ini, perbezaan wawasan mereka, wawasan kita sekarang, perkara-perkara patut diambil kira, diberikan perhatian sewajarnya.
Saya rasa apabila mereka, para ulama terdahulu takdirkan hidup pada zaman sekarang, melihat, merasakan dan mengalami apa yang kita alami pada hari ini, wahai mereka adalah golongan ahli ijtihad dan penyelidik Islam, pasti mereka banyak merubah dan menukar fatwa-fatwa ijtihad-ijtihadnya. Mengapa tidak generasi selanjutnya yang pernah belajar dan menjadi murid kepada mereka sendiri telah pun berubah dan menukar fatwa-fatwa gurunya, kerana telah terjadinya perubahan zaman dan keadaan, meskipun jarak zaman kedua generasi tersebut tidak berapa jauh. Bahkan pada imam mazhab sendiri telah merubah sebagian fatwa dari pandangan mereka terdahulu kepada fatwa yang baru kerana berlakunya perubahan kematangan fikiran, perubahan zaman dan perbezaan keadaan dan tempat. Hatta Imam Syafi'i rahmatullah alaih sendiri memiliki dua pendapat pandangan itu, qaul qadim, pendapat lama semasa beliau bermustautin di Mesir, semasa beliau belum bermustautin di Mesir, dan qaul jadid, pendapat baru setelah beliau bertempat tinggal di Mesir. Mengapa hal itu dilakukan? Kerana setelah beliau bermustautin di Mesir, banyak perkara-perkara yang baru yang tidak dijumpai dan dengannya sebelum beliau berada di tempat lain. Demikian pula halnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih. Banyak riwayat-riwayat pendapat-pendapat beliau yang sangat berbeza antara satu dengan lainnya, dan sebuah masalah perkara tersebut berlaku kerana fatwa-fatwa beliau berubah mengikut perubahan situasi dan keadaan. Baik. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sambung pelajaran kita, keutamaan ijtihad. Ijtihad ni adalah kita panggil, ijtihad ni orang panggil bekerja keras. Asalnya dari segi bahasanya, ijtihad amat-amatlah perlu berbanding kita mengikuti sahaja dalil tersebut. Ikut tanpa mengkaji dalil tersebut adalah satu benda yang sama, yang kita boleh sebut di sini sebagai ikut secara membabi buta. Kerana setiap apa yang kita nak ikut itu, mestilah nombor satu kita tahu dalil. Mesti, wajib tahu dalil. Dan dalil tersebut adalah dalil yang datang daripada Nabi SAW. Kerana Rasulullah SAW ni, Allah Subhanahu Wa Taala pilih jawatan dia tu Rasul atas nama Muhammad bin Abdullah. Sikap manusia dia, pelupa dia, rasa nak tidur dia, rasa nak bangun, rasa nak nikah, sama dengan yang lebih dia kerana dia Rasul dan dia dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini kena faham saya sebut. Mereka ada komplain pula, dia kata sama Muhammad. Sama dari segi manusia. Nabi pun lupa. Banyak hadis Nabi lupa. Satu hari Nabi sudah semayang, Nabi terus bangun, Nabi duduk di belakang. Nabi bersandar pada batang tamak. Sahabat tengok sebelah ni, masing-masing sahabat macam mana. Tak berani nak tanya Rasulullah. Seorang sahabat nama Zuliyadain. Dia mari ke Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, adakah hari ini Allah Ta'ala buat turun sembahyang zuhur di 2 rakaat ataupun kamu kosong? Rasulullah kata, dah, kosong pun tidak, 2 rakaat pun tidak, aku sembahyang 4. Kata Zuliyadain, kamu sembahyang 2 ya Rasulullah. Tadi kamu sembahyang 2. Rasulullah tanya sahabat lain, betul ke sahabat aku sembahyang 2? Sebab tu kami rasa pelik tu. Rasulullah pun bangun, Rasulullah sambung lagi 2 rakaat. Satu, nombor 2 sedap lagi. Rasulullah keluar daripada bilik Aisyah. Rasulullah kata takbir Allah, dia pun letak tu masuk dalam bilik. Lama dalam bilik Aisyah. Keluar basah Rasulullah. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah basah ni? Rasulullah kata, tak ingat mandi wajib.
Itu hadis tu. Sebab orang ngaji hadis ni jumpa lah pelik-pelik gini. Ada lah pelik tu saya tak boleh cerita harga. Rasulullah lupa mandi wajib. Kalau tu imam sini buat gitu kan menyepak dah. Bertengah doa gunung boleh dah lari balik. Apa tu imam lupa mandi wajib tak ingat semalam. Tapi nak beritahu pelupa tu ada juga pada Nabi SAW. Ini benda dia tuan-tuan rahmat Allah. Oleh kerana itu, setiap apa yang kita ikut, baik orang yang mengaku dia ni mazhab Syafi'i, mesti mengkaji, mesti selidik dan mesti tengok betul ke mazhab Syafi'i sebut gitu. Dan dia sebut di sini Imam Syafi'i sendiri ada pendapat yang kita kata pendapat yang lama dan pendapat yang baru. Ada masalah hukum ni. Imam Syafi'i kalau bab makanan, apa yang halal di darat maka halal di laut, kecuali katak dan buaya. Kemudian ni barulah fatwa dia kata apa yang diharam di darat maka haramlah di laut. Tapi dia kata semuanya halal di laut tu kecuali dua. Apa dia? Dua tu, katak dan juga buaya. Orang lain boleh makan anjing laut, babi laut, bebok laut, boleh makan. Oh dulu laut tu kalau ada lah. Tak ada babi laut tapi saya sebut anjing laut ada. Tu nampak Imam Syafi'i lah tu. Akhir-akhir hidup dia baru dia kata apa yang dia haramkan di darat maka di laut juga. Itu saya nak sebut sedikit sebanyak mengenai dengan perbezaan pendapat. Jadi saya nampak pada hari ini perbezaan pendapat buat kita ni jadi nak marah. Jadi nak marah. Yang pertama sekali dengan sebab sistem kita mengaji. Sistem macam mana? Kita pergi ngaji mazhab dulu. Sepatutnya kita ngaji hadis dulu. Yang pertama kita kena ngaji Quran. Ada asas. Yang kedua kita kena ngaji hadis. Kalau orang ngaji hadis dia ngaji Abi Daud, dia ngaji Ibnu Majah. Abi Daud, Ibnu Majah dia cerita bab khilaf. Bab khilaf pendapat ni pendapat. Baru dia ngaji Bukhari, ngaji hak sahih. Lepas tu dia ngaji Muslim. Nak tahu lagi kehidupan Nabi ni macam mana. Sahabat macam mana sahabat buat apabila Nabi sebut dia ngaji kitab Atharul Tahawi. Kitab-kitab ni semua merupakan kitab hadis yang mana membincangkan soal mengenai kehidupan Nabi SAW. Tempat kita ni kalau buat fiqh dia mari belajar mazhab dulu. Apabila orang sebut lain daripada mazhab dia jadi marah. Ada orang betul. Saya mengaji begini. Malah kena orang. Itu kita kena tukar sistem pengajian. Kita kena mengaji hadis Nabi SAW. Baru nampak kehidupan Rasulullah. Lepas tu kita nak ikut Syafi'i, kita nak ikut Hanafi, kita ngaji pula pendapat Syafi'i, ngaji Syafi'i betul. Biar pastikan hidup ni ikut Imam Syafi'i betul, pendapat Imam Syafi'i. Dan adakah semua benda kita pakai pendapat Imam Syafi'i? Dah. Ada benda-benda yang kita tak pakai Imam Syafi'i, ada. Banyak perkara tuan-tuan. Kalau kita nak sebut kita tak pakai Imam Syafi'i ni banyak perkara tak pernah saya sebut dari sini. Ini bermakna Islam mementingkan bahawa kita belajar. Dalil itu diambil daripada mana? Tidak berharganya perkataan seorang guru, seorang syekh, tuan guru, ketua alim, ketua habib ke? Tidak ada guna perkataan dia kalau tak boleh mari dalil daripada Nabi SAW. Ada guna. Tak ada guna dia kata halal, dia kata haram, dia kata boleh, dia kata tak boleh. Kalau dia tak boleh mari dalil, dalil tak boleh je, gini. Bukan daripada guru saya kata begini. Guru saya, kalau mati setakat guru sahaja, tak sampai pada Nabi SAW, maka hujah tu tak kuat berbanding dengan orang yang ada dalil daripada Nabi SAW. Boleh faham saya sebut? Sebab tu kita jangan taksub pada mana-mana. Jangan taksub. Dan apa yang kita bincangkan di sini, Dr. Yusuf Qaradawi juga sebut sifat jumu golongan Zahiri, mazhab Zahiri. Ibnu Hamz Az-Zahiriyah. Mazhab ni banyak di Saudi. Mazhab Zahiri ni diambil orang Zahiri saja.
tidak pakai qiyas. Sedangkan kita memerlukan kepada qiyas, dia ada Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Nak jadi ke qiyas ni kita gunakan apabila keluar hukum-hukum yang baru. Contohnya ada sama sahabat, mana ada sahabat isap pek kuda kan, jadi dengar Allah berubah pakai pek kuda dua kandang gitu kan, jadi dengar. Tak pernah dengar lagi bapak sahabat lain. Maka benda tu benda yang baru, perlu pada istihad. Nak qiyas dengan apa? Ada pula syarat qiyas ni. Syarat pada qiyas ni dia ada pula panjang tu, kita kena buka kitab usul fiqh. Ni saya nak sebut pada tuan-tuan. Benda yang baru yang datang memerlukan kepada hukum yang baru. Ada pun mazhab Zahiri ni tak bakal. Sebab kita tengok dalam YouTube ustaz-ustaz yang jenis mazhab Zahiri ni, tak ada pilihan raya dia. Pilihan raya ni haram. Taat pada pemerintah ni wajib. Harga barang naik pun tak apa, ketentuan daripada Allah. Itu ciri golongan Zahiri. Bila kita dengar dia perkataan yang keluar daripada mulut ustaz-ustaz yang begini, saya cek siapa guru dia. Bila kita cek dia mengaji di mana, siapa guru dia, rupanya guru dia tu sendiri tidak terlibat dengan mana-mana parti politik di negara dia, dan taat pada kerajaan sama dengan guru dia. Maka dia ikut guru dia. Sedangkan Islam ni disebut di sini, tanah lain, negeri lain, cara pendekatannya lain. Kita Malaysia ni pendekatan kita lain. Nak banding dengan negara-negara yang lain, cara pendekatan nak bawa Islam ni penting tuan-tuan. Kalau tidak, orang lari daripada kita. Orang tak akan dengar kita bercakap, orang tak akan dengar kita berceramah kalau kita tidak kena bawa Islam. Boleh nampak tu? Kecuali benda tu melibatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga orang pakai kaedah ni, dia pakai kaedah hudud. Dia kata hudud ni tak boleh pakai lah lama sekarang sebab masa lain, keadaan lain. Dia kena beza syariat ni, pendapat lain, syariat lain. Syariat apa yang diwajibkan Allah Ta'ala, dan jika manusia tak mampu nak buat, Allah Ta'ala sebut jalan alternatif dia. Ada seorang ustaz ni asal daripada Perak, dia cakap di Sungai Lima baru-baru. Dia kata kita buat banyak lagi benda baik. Kita buat baik Islam, kita buat takaful, buat tabung haji, banyak lagi benda Islam kita buat. Adakah dengan kita tak buat hudud satu perkara ni kita ditolak? Dia kira cerdik dah tu, dia jawab tu, tapi tak jumpa dengan aku nak jawab. Nah, contoh dia kata tuan-tuan tak mampu pergi haji. Adakah bermakna tuan-tuan ditolak haji? Tak, cuma tuan-tuan tak mampu. Masalah hudud ni gitulah, kita tak mampu. Baik, kalau kita nak jawab cara bodoh, boleh jawab cara bodoh. Baik, ustaz kata tak mampu buat hudud, maknanya Tuhan ni bodoh sangat dia buat manusia sampai dia tak tahu manusia akhir zaman tak mampu nak buat hudud. Boleh nak bagi bodoh, boleh tak? Oh, saya boleh jawab hak bodoh ni, kita boleh turun ayat kita sebodoh-bodoh untuk cakap orang bodoh. Tapi tak apalah cakap bodoh, nampak kita ni bodoh juga. Boleh nampak tu? Tuhan ni maknanya Tuhan ni tak erti, Tuhan tak tahu masa akan datang ni apa yang berlaku, sampai Malaysia ni tak mampu nak buat hudud pun Tuhan tak tahu bahawa Malaysia ni mampu atau tak mampu. Yang pertama, jawab dari segi hujah, ngaku. Dari segi dalilnya, Allah Ta'ala sebut walikulli syai'in indahu bimiqdar. Setiap sesuatunya ada qadar. Aku buat cukup dengan qadar. Mana aku turun satu benda pada kamu, wahai manusia, kamu mampu. Yang kedua, yang ketiga, kalau bab syariat ni, benda yang kita tak boleh buat, Allah Ta'ala sebut jalan alternatif. Contoh puasa, wajib puasa. Baik, kalau mudah mampu puasa, kerana wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kerana kamu marid, sakit, aw ala safar, ataupun kamu musafir, kamu boleh puasa pada hari lain. Apa tu?
Apa dia lagi? Dia kata kalau buat haji tu Nabi sebut, wa tuhajjil baiti man istata'ta ilaihi sabila. Nabi sebut, tunaikan haji bagi yang mampu. Kenapa? Hudud Allah Ta'ala sebut bagi yang mampu. Tilka hududullah fala ta'taduha. Ini hudud Allah yang akan merawat. Ustaz pun cakap bodoh gini, masuk YouTube ni, jawab dia. Tak patut ustaz cakap gini. Hudud ni bak akidah, bak kepercayaan. Tuan-tuan, seterusnya hudud ni tak ada, tidak ada alternatif lain. Nak dengar ayat Quran, orang curi potong tangan, pernah dengar? Tapi tak pernah dengar ayat Quran, orang curi kalau tak ada potong tangan, potong kuku sudah. Ada tak mampu, ada gitu. Tetap orang zina kena sebab, orang zina kena rejam. Itu mencuri. Orang tuduh orang zina, kemuka kapak orang saksi. Kalau tidak sama ni jadah 80 kali watak atas belakang ni. Ni orang panggil tidak ada alternatif. Kalau mu tak boleh buat ni, buat hani. Semua perkara disyariatkan oleh Allah ni ada. Bak semayang. Kalau semayang diri duduk. Ni duduk negak apa? Negak semayang palu. Bubuh besar sangat. Nah, ada orang besar lagi pada saya. Bubuh kursi. Maulana apa nama? Tabligh. Maulana Mustaqim ke apa nama? Besar tubuh. Seorang muhaddisi, seorang ahli hadis, pakar hadis. Besar tubuh dia, orang Pakistan. Dia semayang sunnah kepala, ya Allah. Anak murid dia kata, tak Syekh saya semayang 50 rakaat di antara maghrib dengan isyak. Saya kata 50 semayang kepala. Kepala aku boleh 100 rakaat boleh. Ada hadis nak semayang kepala tu. Semua benda ni terkadanglah hadis Nabi SAW. Jadi ustaz tidak pandai bercakap. Bukan kategori orang yang boleh ambil pendapat daripada dia, kerana dia mempertikaikan hukum Allah. Banyak, hatta saya kalau kita baca tulisan Al-Maududi, saya tidak nak kata kepada Al-Maududi tokoh pemikiran Islam. Dia ni seorang pemikir Islam. Dia bukan seorang ahli hadis ke ulama ke tidak, pemikir. Atau biasa baca risalah dia. Di antara benda yang ulama-ulama tak puas hati dengan tulisan dia, tulisan dia tidak puas hati oleh ulama, di antaranya tulisan dia takwil hadis Nabi SAW. Dia sahih. Contoh Nabi sebut zaman dulu ada seorang Nabi. Ni kalau buka bab Bukhari ni, Sahih Bukhari ada dalam bab mengatakan insya-Allah. Bab menyatakan insya-Allah pada setiap keadaan. Nabi buat mari satu hadis. Nabi sebut pada para sahabat semua. Dia kata ada Nabi zaman dulu yang mana dia ni Nabi ni Allah Ta'ala turun perintah jihad kepada dia. Tapi bila Allah Ta'ala buat turun tu, dia sebut dengan mulut dia, dia kata aku ada 96 orang isteri. Ramai. Aku nak tidur semua. Nabi apa? Nabi Sulaiman. Aku nak tidur semua dengan isteri aku. 96 orang, supaya keluar nanti anak dapat anak lelaki yang kena hantar berjihad jalan Allah Ta'ala. Dia lupa nak sebut insya-Allah. Patutnya Nabi tak lupa lah, tapi dia manusia, dia lupa sebut insya-Allah. Tiba-tiba tak boleh hantar seorang hamba, seorang dia boleh hantar waktu pun separuh dia hantar. Tak berapa nak jadi lelaki gitu. Nah, ini disebut oleh Nabi SAW. Maka dia hebat mempertikaikan. Dia kata, mana ada orang boleh tidur 96 orang semalam. Kalau kita pagi 5 minit seorang pun tak boleh lagi, dia kata. Ada yang dia guna kepala otak dia. Sedangkan benda ni hadis Nabi yang wajib kena tiru. Nabi sebut gitu-gitulah. Kalau benda itu melibatkan kepercayaan, dan saya minta maaf banyaklah, kalau benda yang melibatkan kepercayaan, memang Islam merujuk kepada hadis Nabi SAW. Sebab dia melibatkan akidah kita, tuan. Contoh, orang Melayu zaman dulu, bab kepercayaan ni, kalau lepas daripada 40 hari perempuan ni gimuh tu bidan, orang Kelantan panggil lepas, ambil kain lepas tu buat gitu. Ada beras bunyi nak buang siap.
anak-anak tu payah kena siar, payah kena celaka. Ada kira gitu. Ni melibat kepercayaan yang haram, tak boleh buat. Saya tak berlepas-lepas hamster gini molek. Makan banyak pada orang pula tu. Nah, ni karut lah tu. Karut. Kalau kita ni apa panggil anak menangis tengah-tengah malam pergi rumah tu bidan tu bila suruh tukar nama. Nangis nama apa sebelum ni? Nama Mak Sa'id. Oh, patut nama. Tukar nama pula. Tukar nama Najib. Oh, kuat nangis. Nak pun nama apa ni pun nama Abdul Hadi. Baru siap nangis. Contoh lah tu contoh. Contoh jangan marah. Contoh. Ini melibat kepercayaan. Apabila benda yang melibatkan kepercayaan, Islam memang rujuk kepada hadis Nabi SAW. Nabi cukup-cukup melarang para sahabat menyebut perkara-perkara yang khurafat, perkara yang karut marut yang berkait rapat dengan akidah. Berkait rapat dengan akidah. Ya Rabbi. Kemudian dia sebut di sini, kalau ulama zaman dulu pun ditakdir hidup pada zaman kita, dia akan menukar fatwa-fatwa. Dia akan menukar pendapat-pendapat dia supaya Islam itu mudah diamalkan oleh. Contoh saya beritahu. Orang ada faham masalah niat. Masalah usolli, masalah niat. Zaman dulu orang ngaji cara usolli gini. Ada apa lah? Mengaji lah. Orang boleh ilmu melalui itu guru yang mengajar gitu. Boleh lah tu. Okey lah tu. Tapi dengan sebab usolli ni orang jadi payah nak semayang. Sebab apa awak tak semayang tahajud? Tak ingat niat. Sedangkan Nabi SAW sebut wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'mal, setiap perbuatan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Maknanya mu nak jadi buat tu kena ada kehendak dulu. Mesti gitu. Orang nak makan nasi mesti kehendak makan nasi dulu. Tak ada orang makan siap-siap. Tak ada kehendak pasal ni, tapi macam mana boleh jadi makan? Ada. Antara ulama bahas kemaluan lelaki, minta maaf puan. Kemaluan lelaki, dia tidak akan tegak kalau tak ada kehendak. Maaflah saya sebut tu tidak ucap ni, tapi perbahasa. Bagaimana? Betul ke tak? Sama ada kehendak nak buang air, nak kecil, ataupun kehendak kepada nak pada benda. Kenapa? Ada mesti gitu. Kehendak tu ada dulu baru jadi. Amal asal daripada amal. Dalam bahasa Arab ni, amala makna lain, fa'ala makna lain. Walaupun sama-sama buat. Kita terjemah fa'ala buat, amala buat. Lain. Amala lain, fa'ala lain. Dia ada 12 perbezaan. Saya nak sebut beberapa je, tak mau sebut 12 malam ni. Takut tuan-tuan pening. Sebab dia berkaitan dengan bahasa. Kalau amala ni biasanya Allah Ta'ala ayat Al-Quran berkaitan dengan amilus salih, amal yang baik. Ataupun amala ni benda yang berkehendak. Fa'ala ni ada juga benda yang tak ada kehendak ada. Contoh, sembahyang ada kehendak, Allahu Akbar. Beres. Tapi tak ada kehendak lah kan? Betul ke tak? Hidup gini. Saya saja tengok kipas, tengok ustaz, kau besar dah tu. Contoh gitu lah. Maknanya benda tak ada kehendak tu, dia jadi mesti. Dan perbahasan kedua, amalan, benda yang selalu dibuat. Fa'ala, yang jaga-jaga dia. Contoh Allah Ta'ala sebut Al-Quran mengenai dengan zakat. Waliz zakati fa'ilun. Kita sebut waliz zakati amal dah. Fa'ilun. Apa tu? Fa'ilun maknanya zakat ni bukan yang ada orang buat zakat. Setahun sekali zakat. Itu di antara perbezaan fa'ala dan juga amal. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala buat turun Nabi ni, Nabi sebut bermacam-macam. Sahabat mari tanya Nabi, Nabi jawab. Dan Nabi sebut ni, alhamdulillah lah para sahabat mereka begitu bersungguh
dengan perkataan Nabi dan mereka begitu bersungguh nak amal apa Nabi. Kadang-kadang kita ni tidak rasa berharga apa Nabi. Betul? Orang rasa tak rasa berharga benda Nabi tinggal. Nabi ni walaupun perbualan dia, percakapan dia biasa, bukan makna bersungguh Nabi bercakap macam kita ceramah ni dah. Nabi ada sembang-sembang. Satu hari Abdurrahman bin Auf mari jumpa Nabi SAW. Namun dia tak mari jumpa 2-3 hari. Mari jumpa dengan Nabi. Nabi tengok dia, Nabi kata mari dekat. Mari dekat. Dia wangi pergi mana 2-3 hari tak nampak senyap dia. Rasulullah pun tengok merah dekat. Masa tu dia baru kahwin. Ada love bite dia dekat. Dia bukan cerita lucah dia. Dia tadi merah dia dekat dia. Rasul kata Mada Abdurrahman. Apa dia ni Abdurrahman ni megah-megah ni? Pelik ni. Dia pun senyum-senyum, malu dia nak jawab soalan Rasulullah ni. Dia pun sebut, ya Rasulullah, saya kahwin 3 hari lepas, rumput Nabi tahu. Rasulullah pun tanya, mu kahwin janda Kanada? Janda Kanada mu kahwin? Oh ya Rasulullah, saya kahwin janda. Rasulullah kata, kenapa tak pilih anak dara? Dia kita tanya Nabi pula, beza apa anak dara dengan janda? Nabi jawab pula, anak dara ni tula'ibuha wa tula'ibuha. Maknanya mu boleh wrestling dia boleh wrestling. Tula'ib mana mu nak kau terjemah apa sendiri lah. Nah, maknanya mu ni gagah, dia pun gagah sebab anak dara. Kalau janda ni maklum dah dara rekong dia kata. Dah minta maaf dah pakcik. Dia sebut tu supaya tuan-tuan mudah faham. Kalau janda ni maklum lah. Orang dah, bekas suami dia mati ke, cerai ke macam mana ke. Ni anak dara, tubuh mu patut-patut nikah anak dara. Hasil daripada perbualan begitu. Perbualan simple je dengan Abdurrahman, tapi ulama bahar benda ni. Nak nikah, pilih anak dara nombor 1. Tak ada anak dara janda. Buat mari dalil daripada Abdurrahman begini kita. Ni berharganya apa disebut oleh Nabi SAW. Kadang-kadang orang kita nak rasa benda tu berharga. Dia seolah-olah benda tak ada oleh ajaran agama benda ni. Sedangkan semua benda. Ibnu Abbas, sepupu Nabi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni ayah Nabi dengan ayah dia ada beradik. Al-Abbas dengan Abdul Muttalib ada beradik. Nombor 1. Yang kedua, isteri Nabi seorang ni mak saudara kepada Ibnu Abbas. Mak Ibnu Abbas tu ada beradik dengan isteri Nabi. Boleh faham tu? Jadi dia sepupu pun betul, pak saudara dia pun betul. Dia selalu ada dalam rumah Nabi SAW. Ibnu Abbas ni dia sigarus sahabat, sahabat yang kecil, bukan tubuh dia kecil, tapi dia hidup pada zaman Rasulullah, umur dia kanak-kanak kan. Tapi ada satu riwayat Rasulullah semayang dengan para sahabat ni, Ibnu Abbas lalu dengan hemar dia lalu kat depan Nabi dah malu sebab budak-budak. Satu riwayat lagi dia gitar Nabi buang budak-budak kecil. Kalau kau tua gitar tak mengapa maku dah. Dia budak kecil lagi. Amma, 5-6 tahun gitu. Nabi degah. Nabi kata Nabi ke mana? Dah tengok. Nabi buang. Nabi buang. Dia tengok. Nabi dah ambil kaki. Nabi pijak atas batu. Baru Nabi buang. Ni nak beritahu bahawa hatta pak buang air pun Nabi SAW ajar. Apa toh lagi buat mitoh negara. Takkan Nabi tak ajar. Takkan bodoh sangat Tuhan ni. Siapa tak boleh nak mitoh negara. Sedangkan Tuhan ni buat langit, buat bumi. Dah, mau kenapa kerajaan dah ambil Allah Ta'ala, dah ambil hak lain tu apa? Lok-rik mu ambil tu, lok-rik tu kan sama busuk dengan mu je. Lok-rik tu berok tu kita rik sama dengan mu je. Kenapa mu begitu yakin dengan undang-undang lok-rik, tiba-tiba undang-undang Allah Ta'ala, hak tak berok, tak tidur, Allah Ta'ala tak mati. Tiba-tiba kamu tak percaya dengan Allah Ta'ala, hak buat kamu. Mu ni orang kepada setik tanya dia. Mu ni orang kepada setiap otak mu. Siapa tak boleh terima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, duduk di hadapan kita ni macam-macam benda yang ada. Macam-macam bala yang menimpa. Sebab apa bala ni semua berlaku? Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydihim. Kerana tangan manusia. Manusia tak yakin dengan Allah Ta'ala. Manusia tak yakin dengan rezeki yang datang daripada Allah.
Duk yakin rezeki hak manusia bagi, rezeki hak manusia bagi. Batu Allahu Akbar. Kalau saya nak cerita lah, kita hidup zaman ni susah. Susah, semua naik. Hujan je turun. Buah kelapa pun tak apa nak duduk lah. Hujan je turun, lain naik. Tu naik, elektrik naik, situ naik, barang naik, sana naik. Alasan macam-macam dia bagilah Facebook ni, alasan tu, alasan ni, semuanya mengagut ni pula. Alasan sebab mu tu zalim dan mudah kenal Tuhan. Dan mudah pandang merintah. Mudah pandang merintah binimu pandang merintah. Letak jawab tahu ke binimu pula pandang merintah. Aku nak awas dulu ni. Dah. Allah sama sama tipu. Sama surga keluar sama. Tak tahu kena bila-bila. 17 sama. Saya kena 3,625 ni. Tak pernah siapa surat sama sebelum ni, di mana kena sama. Kalau ada gambar gitu boleh tahan sikit. Tak marah kan? Tak apa-apa 3,617 sama. Tunjuklah jalan ni. Tanya kawan saya, ustaz juga dia ni, macam mana awak? Nah, apa kena juga anak kena simpul pen. Allah berkali anak besar kalau kena 3,000 nak aku malah bayar-bayar, nak akak-akak je. Nak ambil kata, ambil. Nak kata aku main bah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Bila kita fikir Allah Ta'ala Tuhan tolong kita, insyaAllah. Kena yakin. Kena yakin. Kena berani. Kita ni kena berani. Kita berkata di hadapan pemimpin yang zalim, kalimatul haq inda sultan jahil. Nabi sebut apa? Afdalul jihad, seafdal jihad. Berkata benar di hadapan pemimpin yang zalim. Saya malam ni saya nak sebut pemimpin yang ini memang zalim, memang nak pakar, memang bunuh, memang rasa akhlak, memang tak ada akidah. Nak kata apa kata Allah. Baik, apabila kita faham dia ijtihad ni, nak boleh keluar ijtihad tu, dia kena ada beberapa ilmu yang kita kena belajar. Dan kita nak mengikut satu ijtihad orang pun, kita kena ada beberapa ilmu. Ilmu-ilmu tersebut di antaranya, orang nak berijtihad ni, orang yang kita panggil lengkap belajar hadis Nabi, belajar usul, barulah dia boleh keluar pendapat dia berdasarkan beberapa nas yang dia belajar, dan benda itu dia yakin nah tu sanadnya mutawatir daripada Nabi SAW. Kita hak terima pendapat dia pula, pastikan guru yang kita terima pendapat dia tu memang guru yang siqah dengan ilmu dia. Nombor satu. Yang kedua, memang kita ngaji juga hadis tu, bukan hanya kita dengar daripada guru kita dan kita ambil dia dah. Habis kita ngaji juga benda tu, dan kita kaji juga benda tu, adakah benda tu mari daripada Nabi SAW. Benda ini cukup penting supaya kita hidup dalam keadaan tidak bergaduh dalam masalah khilaf. Ada bergaduh. Kalau kita nak gaduh ni, masalah yang pertama sekali berhadapan dengan orang zalim. Masalah khilaf ni masalah perkara yang kecil, perkara yang remeh sahaja, yang boleh kita selesaikan. Sekarang ni memang Yahudi dia sengaja nak khusus kita bergaduh masalah khilaf. Dan Yahudi pula sengaja memasukkan kita ni supaya jangan cara pada kerajaan. Kita buat amal je, jangan cara. Soal politik, soal apa ni kotor. Ni benda ni berlaku sama kita ni tuan-tuan. Mari yang golongan Zahiri, mari golongan Sufi yang ekstrim, golongan tarikat yang tak cara pada politik. Mari benda-benda ni. Saya bukan ahli politik, saya cakap ni, tapi saya nak sebut pada tuan-tuan, pentingnya kita fikir masalah masyarakat. Sebab tu Dr. Mustafa Sibai dia sebut kita kena 3 benda. Yang pertama, kita kena ahli sunnah. Nombor 1, ikut sunnah Nabi SAW. Yang kedua, kita mesti rabbaniyah, hubungan kita dengan Tuhan kan? Hubungan kita dengan Allah kena jaga. Yang ketiga, kita kena harakiyah, kita kena terlibat dalam harakah dan perjuangan menentang golongan-golongan yang lain. Itu benda tu. Kalau tidak ada 3-3 ni, mustahil kita akan dapat balance hidup kita dengan Tuhan. Kalau orang tu jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rapat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat apa saja Allah Taala suruh, tetapi dia tidak terlibat dengan masyarakat, maka dia digelar sebagai ahli sunnah.
Orang yang hanya mari masjid, boleh beramal, boleh buat apa sahaja, baca Quran, tapi tidak memikirkan macam mana nak suruh masyarakat ni balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak tepat golongan. Ada golongan yang terlalu politik, sanggup menggadaikan prinsip kerana politik dan sokongan juga, tidak pakai. Ada golongan yang kuat berpegang pada ahli sunnah, sehingga tidak ada ijtihad yang baru yang dia buat pun tidak dikategorikan sebagai orang yang cerdik. Orang yang cerdik ni orang yang hubungan dengan Allah Ta'ala jaga, dengan masyarakat juga baik, dan sentiasa meneliti keutamaan-keutamaan yang dibawa kepada masyarakat. Itu penting, tuan-tuan. Kalau tak ada benda ni, kita akan jadi golongan yang bergaduh sama sekali. Ambil yang kita bergaduh, kalau dah selesai lagi. Banyak perkara. Dan golongan ini seolah diupah oleh orang-orang tertentu. Ada je benda nak suruh orang naik. Ada. Allah, kalau saya tengoklah ucapan-ucapan 2-3 orang dalam Facebook ke, dalam dia punya blog ke, seolah-olah cuba mencetuskan suasana Islam yang harmoni ni, dia cuba cetuskan dengan masalah ni lah. Banyak soal ketaatan kepada pemerintah, contoh sengaja dicanang hadis-hadis. Memang betul hadis pada bawah tu ada, tetapi tidak boleh faham dengan cara zahir semata-mata. Kena tengok maqasid, kena tengok keadaan setempat. Ada berhadapan golongan yang liberal, yang liberal, dan sanggup apa sahaja untuk kepentingan politik. Itu satu hal juga. Menggadai prinsip-prinsip akidah kerana kepentingan politik. Itu satu hal. Ada golongan yang sufi, dan cara lah ke politik ni. Cara dia mengatik dia siang malam, cara tarekat je, cara dia qasidah, dia ada masalah juga. Ada masalah. Nak qasidah ke nak tarekat gila. Tapi kita kena ada hubungan dengan masyarakat. Itu saya pesan pada tuan-tuan. Jangan ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni baik kita dengan Allah. Allah Ta'ala pandang kita. Kita rasa Tuhan ni pandang kita. Tuhan tengok kita. Dengan Quran kita baca banyak, dengan puasa sunnah kita buat, tahajud kita bangun, tapi tak ada fikir mengenai dengan masyarakat. Senang je dalil. Yang tuan-tuan buka Quran, surah Al-Hajj ayat yang terakhir. Mudah, saya bagi dalil saya. Allahu Akbar. Saya boleh faham ni, aku boleh dengar. Ayat terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Ayat 77. Wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahida يقول الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Ayat 77-78 boleh buka Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, sujudlah, beriman, wahai orang beriman, rokok, sujudlah, mengerjakan sembahyang dan beribadatlah kepada Tuhanmu dengan mentauhidkan, wa'budu rabbakum waf'alul khair, dan buatlah amal yang baik, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Itu hubungan dengan Allah tu. Apa dah? Itu hubungan dengan Allah. Kamu kena rokok, kamu kena sujud, kena buat baik, mudah-mudahan kamu berjaya. Ayat bawah tu akhir, wajahidu fillah haqqa jihad. Mungkin nak berjihad pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Jihad ni macam mana? Yakni berjihad, berjuang bersungguh-sungguh, mengerjakan seluruh searahan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikhlas kerana Allah. Jihad adalah perjuangan terbahagi pada dua. Pertama, perjuangan menentang penceroboh. Kedua, menentang hasutan syaitan dan hawa nafsu. Wajahidu billahi haqqa jihadi huwa ijtabakum, dialah yang memilih kamu mengerjakan suruhan agama
dan tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah kerana perkara agama, yakni Islam tidak mewajibkan sesuatu yang menyusahkan kamu. Misalnya kalau orang uzur, dia boleh mengerjakan sembahyang duduk ataupun berbaring. Orang sakit, bermusafir, boleh berbuka puasa, boleh mengqadhakannya. Demikian halnya perkara-perkara yang lain. Dan agama bapa kamu Ibrahim, iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, orang-orang Islam semenjak dahulu di dalam Al-Quran, supaya Rasulullah SAW yakni Muhammad menjadi saksi dan menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia dan keterangan yang benar dan yang salah. Oleh itu, dirikanlah sembahyang, berikanlah zakat, tetap berpegang teguh kamu kepada Allah, dan Dia sebaik pelindung. Maka Allah dengan sifatnya, Dialah sahaja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik memberi pertolongan. Jelas daripada dua ayat ni tuan-tuan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ni jaga hubungan. Satu lagi terlibat dengan perjuangan menegakkan agama Allah Taala. Oleh kerana itu tak betul kalau orang tu hanya sembahyang, puasa, zakat semata-mata. Bab nak menegakkan agama Allah ni tidak jadi. Saya ustaz bukan apa, saya malah politik ni kotor. Bunyi cakap tu macam lebay. Okey lah tu, macam ustaz lah tu cakap. Tetapi apa gunanya kamu menjadi seorang yang begitu tanpa ada hubungan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan kamu dengan manusia? Wajib setiap orang wajib. Jihad jalan Allah Taala ni wajib. Buatlah apa yang mampu untuk menegakkan agama Allah Taala. Tu hak kita mampu kita buat. Kita mampu sekarang ni ada ni alam maya. Dah, kita ada grup WhatsApp pun nanti apa orang panggil. Dah, ada 3-4 orang. Jangan ambil ahli masjid saja. Ada kawan-kawan kita nu hadap kerja hak tidak ahli masjid, buat grup 10 orang. Kita ahli masjid seorang, ahli jemaah, okey dengan kuliah. Hak 3 orang lagi tu kadang-kadang mai, kadang-kadang tak mai. 3 orang. Hak 6 orang lagi tu memang tak pernah hadir ke masjid, semayang dia tak. Tak secara masalah negara apa ke tak. Kita lontarkan satu pendapat lah grup kita. Bincang. Tuan-tuan, ada orang buat benda ni. Kalau ustaz tu dia buat 10 orang, dia berjaya tarik 7 orang. Dia masuk dia sebelah 10 orang ni grup dia masuk dia sebelah orang. 7 orang dia berjaya tarik. 7 orang tu hak orang panggil yang semayang okey, tapi tidak terlibat dengan masyarakat dan bertuah. 3 orang dia tak lagi. 3 orang ni dia berat sikit. Dia karak biru payah sikit. Hak tu tak berapa nak karak mana, nak karak juga. Bermakna kita percaya. Alam maya. Kat WhatsApp, kat WeChat, internet, Facebook ni cukup-cukup. Kalau kita guna betul-betul, kita boleh berdakwah lah tu, walaupun kita bukan ustaz. Dan dakwah ni bukan tunggu seorang ustaz, ramai juga ustaz tapi tak berani nak kata betul. Ramai juga ustaz tak berani nak kata betul, jaga puyuk nasib. Sebab manusia lagi makan bila kita sedar Tuhan tu pelihara dia, Allah Ta'ala bagi makan pada dia. Allah kadang-kadang tak sedar. Saya dah punya prinsip, biar lapar tak apalah, asal kita dengan Allah Ta'ala ni ada hubungan. Akidah ada lagi lapar tak, tapi tak pernah lapar lagi, saya ni kenyang saja. Kalau tidak tak jadi besar 160 kilo. Bukan ringan-ringan. Makan pula makan. Saya kalau buat makan ni tak tolak. Sudah makan dah ustaz, makan lagi. Boleh. Alhamdulillah lepas makan ni kalah orang lain. Benar saja. Tak ada challenge. Orang mari Kuala Lumpur, Kelantan, Kota Baru ni 6 jam dia sampai dah, saya 13 jam baru sampai. Roti kedah sedap, makan misut. Roti kedah sedap, makan gepuk goreng. Paling-paling kurang Milo pun. Paling kurang. Dah ada kedah salah satu tu, Milo dia sedap. Penting. Kalau bersama Milo, buat rumah dah. Apa Milo? Tu dia. Minatnya makan. Alhamdulillah tak lapar lagi. Tak lapar lagi. Sebab ada orang kata, mau nak makan apa? Mau nak sokong dia, mau nak makan apa? Kita jawab Allah Ta'ala mau makan.
Huwa Razzaq Zu quwwatil matin. Allah Ta'ala ni Huwa Razzaq, tak beri rezeki pada kita. Takut projek kita kena potong, tak apa, Allah Ta'ala bagi projek lah. Dunia ni apa yang kita nak sangat dulu? Cuba sikit. Surah Al-Imran. Kalau biasa saya baca Zuyyina lin-nas hubbus syahwat. Apa kita nak pada perempuan, wal bani wal qanatir muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'am wal harth. Ini semua kamu nak ni, kebun, tanah, perhiasan, benda yang kamu. Ayat lepas pada tu Tuhan sebut, kul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalik. Mahu ataupun tidak, aku sebut benda yang lebih baik daripada itu. Illadzina taqaw, aku janji kepada orang bertakwa, itu jannat, syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai di bawahnya. Itu aku janji. Atau aku janji. Allahu Akbar. Kadang-kadang ialah nak sebut upaya manusia ni, dia tak berapa nak yakin dengan janji Allah. Dia tak berapa nak yakin dengan janji Allah. Kalau manusia ni buat janji tak tepati, memang dari manusia. Dia hak berkehendak sama dengan kita. Manusia tu hak buat janji tu lah diri. Dah, kalau dengar janji lah diri, macam-macam janji. Belum daripada dulu, oh nak begitu, nak begini, saya nak begini, nak begini. Oh, janji dia hebat. Kamar mana hak terpengaruh dengan janji? Dah apalah, dah mau janji, aku yakin dengan janjimu ni, ada masalah. Lepas dah puasa, lepas ada pangkat, kedudukan, jawatan, lupa dah janji. Sebab dia manusia. Allah Ta'ala ni mana pernah lupa. Firman Allah dalam Quran, Tuhan kata tidak ada seorang pun tahu Allah temu ke bumi ni kecuali aku tahu. Dan kita nak kata macam mana? Kalau tuan cuba fikirlah, nak kata macam mana? Tidak ada satu daun pada muka bumi ni hak gugur tanpa pengetahuan. Cuba kira daun hak di pokok luar pokok. Balik ni kira. Tak boleh. Tak larat nak kira ustaz. Waktu baru daun hak ada di surau ni, tak masuk rumah kita lagi, tak masuk kebun kita lagi. Tak masuk rumah tua lagi, rumah kita lagi. Semua daun itu gugur di bawah pengetahuan kita. Bermakna Allah Ta'ala tidak pernah lalai dengan apa yang orang buat kepada kita, dan Allah Ta'ala tidak pernah lalai dengan apa yang kita buat kepada kita. Yakin bahawa kena yakin. Sejauh mana pun kita, setinggi mana pun bakat kita, besar mana pun kedudukan kita dalam masyarakat, awak panggil datuk, panggil Tan Sri, panggil apa, minta maaf, ada datuk-datuk sini saya minta maaf. Ada juga datuk sini dah. Kalau dia datuk tamu ke dunia ni, di akhirat Allah Ta'ala panggil datuk pula. Oh, ni the best. Kita takut tamu ke dunia ni, raja bagi datuk. Raja ni sama manusia seperti kita juga. Betul ke tak? Ketuk sama busuk yang kita raja tu. Bukan saya hina raja ni. Dia tak boleh kata ketuk raja ni wangi, tak boleh. Orang bodoh je kata begitu. Kenapa itu? Sama je. Datuk ke Tan Sri ke, Allah bagi pada kita. Dah orang bagi saya, boleh bagi pada tuan-tuan. Kita panggil, tuan-tuan panggil saya Tan Sri, saya panggil Abang Sanusi ni panggil Datuk. Datuk panggil sini, panggil Datuk Sri. Pagi-pagi kita panggil, nak pergi mana Tan Sri? Maka nasi tahu ke pagi ni. Ada orang salah pun nak panggil, letak dia dah Tan Sri ke padu ke apa, letak dah. Kenapa tu? Tetapi bagaimana kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah, itu kita kena fikir. Maka soal Imran tadi Tuhan sebut, kul a'unabbi'ukum bi. Bagi tahu, aku nak beritahu benda yang lebih bernilai, syurga, azwajun mutahharah. Ada anak nani yang tak pernah disentuh lagi. Wa ridwanun minallah. Ada keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bil ibad. Allah Taala sentiasa melihat hamba-hamba. Siapa ni? Alladzina yaqulu rabbana, mereka minta dengan aku, Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami percaya, sungguh beriman, sungguh pada kami. Taufil lana, ampunlah dosa kami, wa qina adzabannar.
jauhlah kami daripada api neraka. Siapa dia orang? Orang ni as-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfiqin, wal-mustaghfirin bil ashar. Ini tawaran Allah Ta'ala bagi. Orang lebih baik daripada hubbus syahwat minan nisa, anak pada perempuan, wal banina pada anak-anak, wal qanatir muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Orang lebih hebat daripada emas, perak lagi, al khayl musawwamah, dan juga kenderaan yang berjenama. Apa yang lebih hebat daripada itu Tuhan sebut? Apa dia? Surga aku nak bagi pada kamu yang mengalir sungai bawah. Wa azwajun mutahharah, bidadari yang tidak pernah disentuh oleh Allah. Wa ridwanun minallah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil manusia hiduplah keadaan aman kalau Allah Taala tidak redha. Mustahil manusia itu jadi okey kalau Allah Taala tidak redha. Mustahil masuk surga Allah tanpa keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? As-sabirin, itu orang yang sabar. Sabar macam mana? Dalam menjunjung titah perintah Allah Taala. Allah, rupanya perintah yang Allah Ta'ala turun kepada kita ni Tuhan suruh sabar. Sabar. Kerana apa yang disuruh oleh Allah tu kadang-kadang bercanggah dengan jiwa kita. Suruhan ni benda baik, amal baik, dia ada benda setuju dengan kita. Satu lagi benda yang apa setuju kita. Nikah, ibadah, tapi setuju sungguh. Siapa tak setuju dengan menikah? Dia kata, saya tak setuju menikah dia. Mustahil. Kalau budak setuju mana-mana kecil mana tinggi. Betul ke tak? Oh, setuju sangat nikah. Kalau nak nikah muda, nak nikah muda. Macam saya nikah umur 21. Ini anak nak masuk 3. Saya mengajar sini daripada tak kahwin. Sampai kahwin, anak nak masuk 3. Lama dah tu. Lama dah. Dari tuan guru belaka dah kat sini. Ni tuan-tuan, as-sabirin, sabar. Nak semua ni nak belaka sabar. Menjunjung titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi amal hak kita tak apa nak sesuai. Amal hak sesuai dengan diri kita. Apa dia? Nikah. Tunggu buka puasa. Dapat pahala tak ada hadis. Oh, kita setuju sangat tunggu buka puasa ni. Nas setengah tunggulah. Ada orang makan nasi kabut tu dia buat gitu. Tak makan nasi lalu buat. Punya orang prok kan. Setuju sangat. Ada orang tak apa nak setuju ni. Sedekah. Tak apa nak setuju sedekah ni. Betul ke tak? Derma-derma tak apa nak setuju. Kalau tak ada derma dah Islam rasa lagi baik kita kata kalau mikir kepada otak kita je lah. Allah, tuan-tuan, cuba kita fikir satu benda saya nak beritahu tuan. Dalam Quran ni, ayat derma ni banyak. Semayang ni wa anfiqu fi sabilillah. Mu kena semayang, mu kena yunfiqu mimma razaqna. Mu kena infak harta kamu dalam. Mu kena infak. Hampir seluruh syarat nak jadi orang mukmin tu kena infak. Seorang ulama, Allah, saya tak ingat nama dia ni, orang yang diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala. Ulama Pakistan. Dia lebihnya dia dalam satu ayat tu dia kajian dia lebih teliti daripada orang lain, lebih dalam. Dia sebut satu benda. Dia sebut kenapa dalam Quran ada selalu infak. Dari segi munasabahnya, kerana harta sahabat mana? Harta sahabat tu mana? Tengok kajian-kajian daripada ulama-ulama. Dr. Salman Audah ke beberapa orang ulama lagi, dia kaji mengenai dengan harta yang ada pada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi hak bukan dikategorikan adalah orang kaya. Bukan orang kaya. Nama Abdullah bin Zubair, Az-Zubair ibn Awwam. Dua orang ni sahabat Nabi, ayah dengan anak. Abdullah bin Zubair bukan orang kaya di kalangan sahabat. Dia dah kaya, dia biasa-biasa. Dia ada harta nilai ringgit Malaysia 6.5 juta. Dia dah kaya.
Abdurrahman bin Auf. Berapa? Sekali keluar berperang 20,000 dinar, 20.5 juta kadang-kadang sekali keluar berperang. Ini dikaji oleh ulama. Orang yang mati dalam medan peperangan, keluarga di Madinah ni ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Dan ulama tulis-tulis dia bukan saja bilion tapi triliun harta. Maknanya bercanggah dengan apa yang ada setengah orang tu belajar. Dan kerja dunia sangat, harta sikit-sikit sudah, nak mati payah. Sedangkan Nabi sebut, lebih baik kamu tinggalkan harta kepada waris kamu supaya dia tidaklah keadaan minta-minta. Nah, tu Nabi sebut tu. Kerana kalau kaya sampai lupa pada Allah, betul? Miskin pun dia jadi lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena wasitiyah, kata PM kita. Apa kata? Wasitiyah. Kena sederhana. Sederhananya. Apa pergi luar negara ni habis belia-belia. Sederhana dah tu. Alhamdulillah. As-sabiri was-sadiqin. Golongan yang benar, perkataan dan hatinya tidak munafik. Perkataan dengan hati sama-sama beriman kepada Allah. Wal qanitin, dan golongan yang sentiasa taat dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wal munfiqin, golongan yang membelanjakan harta kepada Allah. Yang akhir, wal mustaghfirina bil ashar, dan golongan yang minta ampun pada waktu sahur. Allah, dan mohon kita bahagia. Orang kita ni nak jadi pejuang Islam lah, nak jihad lah ke jalan Allah Ta'ala. Betul tak? Sungguh kalau bak cerita bak perjuangan Islam, sungguh ketak, takbir sama serah kok. Tapi tidak ada wal mustaghfirina bil ashar. Tidak ada bangun semaya tengah malam, tak jadi. Semaya tengah malam ni, kalau kita fikir, tengok buka hadis Nabi, buka kitab para ulama, penyelesai segala masalah. Bahagia orang bangun semaya tengah malam, walaupun tak ada harta. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Tunggu Mekah menjadi besar lantak. Isteri saya ni baik dah. Isteri tuan tu banyak benda dia ajar. Mak mentua pun baik dia. Dia cakap isteri tuan guru ni sebut sepanjang dia menikah dengan guru tu 3 kali je tak bangun semaya tahajud. Tu pun menangis pagi esok. Tak sempurna hidup. Sepanjang menikah dengan guru 3 kali tak semaya tahajud. Dan kita supaya nikah orang puan kan 3 kali buat semaya tahajud. Oh, tak malu berok lah. Tu bahasa Kelantan, tak malu berok. Malu sungguh. Fikirlah, letaklah tadi masing-masing nak jadi pejuang agama Allah Ta'ala. Kita ada masalah, Allah Ta'ala yang menyelesaikan segala masalah. Allah Ta'ala sebutlah Quran, iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu berserah diri pada Allah. Kita lupa masalah serah diri pada Allah Ta'ala. Pengalaman daripada orang-orang yang tulis buku, kadang-kadang tulis kitab, pengalaman bangun semasa malam boleh mendidik jiwa dia. Banyak cerita. Dia boleh selesai masalah. Masalah apa yang sakit kepala kita? Keuangan. Masalah keuangan nombor satu sekali. Masalah isteri, masalah anak, masalah negara. Bahagia orang bangun semaya tengah malam, minta dengan Allah. Dia nak semaya apa start? Nak niat macam mana? Dia pun mengaji niat, siapa suruh? Mu niat nak bangun semaya tengah malam, dah semaya nak apa-apa pun. Apa yang usolli lah bang. Allahu Akbar. Besar salah, maya tahajud. Nabi kadang-kadang buat 8 tahajud, 3 witir, 6 tahajud, 3 witir. Itu Nabi buat. Satu hari Nabi malam nisfu Sya'ban, Nabi bangun. Aisyah tengok tak ada tempat tidur Nabi. Aisyah rasa tak ada. Aisyah pergi cari Nabi di mana. Dia bertipu tengok Nabi duduk di kubur, menangis atas kubur Nabi.
Bukan meratap pada orang mati menangis, bagaimana nasib aku sama dengan dia. Allahu Akbar. Nabi fikir, nasib aku macam mana kalau aku mati. Sedangkan Nabi tak. Bila Aisyah bertemu dengan Nabi SAW, Nabi kata, Aisyah, kamu takut ke Nabi Allah ni dibuat zalim oleh Tuhannya? Maknanya mu mari malam-malam nak ajak. Tak sesusah lah Tuhan jaga aku. Memanglah isteri ni ada rasa susah pada suami di mana-mana. Pandai lewat tengah malam, susah. Mana dia? Dah, susah rasa hati. Begitu juga dengan Aisyah rasa bimbang. Nabi bangun tengah malam pergi kubur. Orang Melayu aja jangan lalu kat kubur tu ada mak lampir. Aku heran sungguh orang Melayu. Cuba buat sekali bangun kubur kita tengah malam kamu. Dia ada kesan tuan-tuan betul. Kita buat program sekali budak-budak langkah ni. Dah kita ceramah sesi pertama dia tak dengar, dia main lah. Dia buat nak tahu, dia buat pen gitu, main SMS. Ceramah kali kedua pun tak pernah dengar, kali ketiga kuliah subuh yang mulai dah jadi. Hari kedua saya gerak buat ikut. Tutup mata, bagi kepada yang tahu untuk mulu kampung terus jaga jalan ni. Ada budak nak masuk kau ni, kita buat program. Pergi kubur pegang batu nesa. Kita pun ambil bakar kemian, bakar gaharu. Betul bau. Kita ceramah atas kubur. Boleh sejam. Ceramah sambil dia pegang, dia rasa kubur, dia tengok, dia bau pula. Allah Ustaz, kamu dah. Awak takut pada siapa? Takut pada hantu, dia tak bangun dah ni. Dia tutup mata, kita tak jauh-jauh. Tak dekat, jadi rasa jauh. Dah, pakat menangis, balik, kita syarah pula. Kita zikir munajat, lembut hati. Tu, sebab tu Nabi SAW, dulu Nabi kata, aku pernah larang kamu ziarah aku. Al-an, sekarang, suruh ziarah. Kerana dia boleh mengingat kepada kamu mati. Boleh ingat pada mati. Berapa kali pergi kubur saya? Tanya diri sendiri. Semayang malam berapa kali, pergi kubur berapa kali. Orang mati. Kalau tak mati dah. Nak lalu subuh-subuh pun takut. Lalu kok jauh dulu. Takut punya pasal. Ni tuan-tuan, dah hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tuhan sebut lagi fadilah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ay yab'atha maqaman mahmuda. Allah Ta'ala akan bangkit kedudukan yang tertinggi. Sama ada atas muka dunia ni Tuhan angkat darjah ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Itu sepintas lalu saya sebut. Kesimpulan daripada bab kita pada malam ini, pentingnya kita mengetahui kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti itu. Cukup penting. Saya show kepada tuan-tuan, bulan Maulid Nabi ni buat program aktif sikit. Jangan buat ceramah Muhammad Rasul 12 bulan awal, betul tak buat? Masjid saya tahun ni kita buat bermula 3 daripada 1 sehingga 31 dah 1. Perasmian dia Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Dan akhir itu kita buat kanibal masjid. Itu kita buat benda tu semua. Dan setiap ustaz yang mari sebulan tu kita bagi tajuk dia. Kita berhenti tu mengajar kita lain. Orang ni bagi tahu sifat solat Nabi. Orang ni bagi tahu sunnah Nabi macam mana, sunnah rumah tangga Nabi macam mana. Muslimah beritahu macam mana kehidupan isteri-isteri Nabi SAW. Nabi dalam perjuangan macam mana, sifat Nabi dengan musuh macam mana. Satu hari satu hadis kita ambil mengenai sunnah Nabi SAW. Biar orang faham apa dia sunnah Nabi SAW. Ni mari balik dengar cerita Nabi lahir gini. Ya sudah. Kalau orang kampung lepas tu bangun selawat sallallahu, maka gulaya baliknya tu. Siapa apa tadi tahu? Rugilah sebab ada makan. Tu dia. Tak ada kesan yang baik kan jiwa. Biar sebulan kita tahu Nabi bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan. Saya rasa saya berhenti sekarang untuk malam ni. InsyaAllah bersambung. Boleh malam Ketik bulan belakang saya, dia genggam, dia kepit dengan sarap. Besar lama jatuh, jatuh orang besar ni maklum. Nah, macam nak keburu orang. Jadi daripada sejuk sangat
ataupun telar letih ataupun berjalan guna kertas stabil macam mana, dia sakit dia sengat. Kalau kita duduk ni, kalau kita bangun tu kena berdiri beberapa saat baru dia berjalan. Kalau tak dia rasa sengat kerana dia lekat macam mana saya boleh tahu. Ada rawatan susulan insya-Allah. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita bertemu lagi masa-masa akan datang. Doalah supaya Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan kepada kita untuk buat bangun sembahyang tengah malam tersebut tadi, supaya Allah Taala beri kekuatan kepada kita untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini macam bahasa belakang sana, mana ni saya bawa madu Yaman. Madu yang daripada Yaman. Madu sidir dan juga madu sumur. Sidir ni lebah pada musim sejuk. Musim sejuk sekarang ni lebah sidir. Sidir ni pokok sidir. Dia macam pokok bidara tapi tak sama juga. Pokok jenama dia sidir. Dia ambil bunga ada bunga sidir tu, lebah ambil madu sidir. Buat sarang. Dan madu sidir ni memang mahal. Bukan macam madu biasa lah. Kalau buat balik madu ni isteri dah marah. Tapi kalau buat balik madu buat selagi tu lah, bakar dia lebah dulu tu ada lebah besar. Nah, jadi harga dia pun mahal juga lah. Harga dia setengah kilo 230. Setengah kilo. Satu lagi, habis musim sidir, mari musim panas dia panggil musim sumur. Ada madu sumur, ada musim panas. Harga dia 350 gram, 80. Belakang sana. Yang pertama. Yang kedua, ada kasturi yang saya bawa dulu lah. Kasturi Yaman, Miss Arus, bersama dengan CD bacaan Asyari Rashid Al-Afasi. CD ayat-ayat membakar jin. Tadi baca dalam ayat kursi 10 kali, ada beberapa ayat lagi. Bukan sahaja tuan pasang ayat tu boleh bakar jin dah. Tuan mendengar dan tuan kena amal. Baru jin lagi. Ada alat ke CD jadi dah lari, dia sengih begitu. Nah, tuan-tuan yang amal, dengar dan amalkan insya-Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga ni ada juz Al-Liban ataupun pokok Skotra. Pokok Skotra ni ada di Yaman. Pulau Skotra. Pokok ni biasa dalam di Shili Yaman tu ada lama pokok. Dia ada getah ni. Dan getah ni ikut kajian doktor lah, perubatan Islam, bahawa dia boleh menguatkan minda, menguatkan ingatan. Dicampur dengan kismis dari bokul. Ada di belakang sana. Harga 35. Satu. Mana nak beli, tak boleh beli pun sudah ada. Kita tak paksa. Cumanya saya bawa ni sepada kita kata, sambil-sambil. Ustaz ni nak main meniaga ke nak main mengajar? Dua-dua. Meniaga pun meniaga, mengajar pun mengajar. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita. Aku lupa lihat Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alim aminna kama tu'alina wa ya halim kalimna bikul subhanaka la ilaha illa anta innaka antal hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.